dan Tuan Haji Fauzi, pengarah, ingat lagi anak buah saya tu jadi sebut timbalan, pengarah pendidikan negeri Perak, rakan-rakan pengarah pendidikan negeri, rakan-rakan PPD, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, sahabat pengetua, peserta persidangan pada kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, hari ini bila saya berdiri di sini mengimbau kembali kepada kenangan beberapa tahun yang lalu semasa saya berada di tempat yang sama dengan rakan-rakan atau bersama dengan rakan-rakan menerajui MPSM, melaksanakan program-program termasuk jugalah persidangan kebangsaan, persidangan di peringkat negeri, persidangan di peringkat daerah, dan melaksanakan banyak program-program sokongan untuk membantu rakan-rakan sejawat dan seterusnya membantu memperkukuhkan, memperkasakan, meningkatkan kualiti rakan-rakan yang berada di sekolah. Jadi pertamanya saya nak ucapkan syabas dan tahniah kepada MPSM yang dapat menganjurkan program pada kali ini di negeri Johor. Dan jumlah yang hadir pada kali ini saya kira memang ramai. Saya dipahamkan ada 700 lebih pengetua yang hadir dalam persidangan ini. Tetapi masih ada ramai lagi rakan-rakan kita yang tak dapat hadir kerana kita ada 2,543 buah sekolah menengah di seluruh negara. Jadi mungkin kalau kepimpinan MPSM pada masa akan datang boleh melaksanakan program seumpama ini dengan membawa 2,543 orang pengetua. Itu merupakan satu kehebatan dan memecahkan rekod atau sejarah penyertaan pengetua yang paling ramai dalam persidangan. Mungkin kita dah boleh buat di PWTC ke, PICC ke, dengan himpunan pengetua yang sebenarnya menjadi teras utama dalam kemajuan dan peningkatan pendidikan di negara kita. Jadi selamat datang ke negeri Johor. Mudah-mudahan dalam tempoh beberapa hari di sini, tuan-tuan akan dapat menimba seberapa banyak ilmu pengetahuan dan juga kemahiran melalui pelbagai pendekatan, sama ada sharing session atau input-input baru yang didedahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, khususnya untuk memastikan bahawa pelaksanaan dasar-dasar pendidikan makro di Kementerian Pendidikan Malaysia ini dapat diurus dengan sebaik-baiknya. Dan inilah juga yang menjadi teras dan fokus kepada Kementerian Pendidikan pada masa ini untuk memastikan bahawa antaranya proses delivery, dasar-dasar, pelaksanaan program daripada Kementerian Pendidikan Malaysia akan sampai ke akar rumput di bawah sana. Dan mediumnya, pelantarnya adalah melalui kepimpinan pengetua dan guru besar. Kerana kita ada 1,223 buah sekolah rendah dan menengah di seluruh negara. Dan 2,000 lebih adalah merupakan sekolah menengah, 7,000 lebih sekolah rendah. Kita ada seramai 410,000 orang guru yang bertugas di seluruh negara. Dan sebahagian guru-guru kita ini adalah di bawah kawal selia, tadbir urus dan di bawah pimpinan tuan-tuan dan puan-puan selaku pengetua. Jadi tahniah sekali lagi kepada rakan-rakan pengetua yang selama ini telah banyak membantu Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan bahawa agenda pendidikan negara dapat direalisasikan. Saya juga seperti mana tuan-tuan dan puan-puan melalui dan mengharungi liku-liku mobiliti sebagai penjawat awam,
sebagai guru novis, terlibat dengan pelbagai tugas yang dipertanggungjawabkan di sekolah, daripada sekecil-kecil tugas operasi sampailah kepada hal-hal berkaitan dengan pentadbiran. Dan akhirnya didedahkan dengan pelbagai tugas yang coveragenya, ruang lingkupnya semakin lama semakin bercapah. Bukan saja di peringkat sekolah, tapi merentas ke peringkat daerah, ke peringkat negeri dan ke peringkat negara. So itulah sebenarnya mobiliti kita sebagai penjawat awam. Walaupun mungkin di hati kecil kita semasa kita menjadi guru novis, aku cuma nak jadi guru, pencen sebagai guru. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui di mana letaknya kita daripada kompetensi yang kita ada. Kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan sekarang ini diletakkan dalam kedudukan pemimpin strategik di peringkat sekolah, iaitu sebagai pengetua. Daripada 410,000 itu, tak semua orang boleh jadi pengetua. Jadi, kita cuma ada 2,000 lebih orang saja yang dipertanggungjawabkan untuk jadi pengetua. Untuk itu, maka kita kena pastikan bahawa amanah yang diberi kepada kita itu dapat dipastikan, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan hari ini tuan-tuan dan puan, saya diminta oleh Urustia untuk berkongsi sedikit sebanyak dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan bagaimana kita nak membina pemimpin pelapis pendidikan yang perlu kita sesuaikan dengan acuan kita pada hari ini, acuan madani yang ianya adalah relevan untuk masa kini dan juga masa akan datang. Bila saya sebutkan tuan-tuan adalah kalangan yang terbaik daripada yang baik dalam kalangan guru-guru kita yang berada di sekolah menengah. Kerana itu tuan-tuan diamanahkan untuk menerajui sekolah. Sama ada sekolah itu sekolah kecil ataupun sekolah besar. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan adalah menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan bahawa siapa selepas ini yang perlu duduk di tempat kita. Jangan sekadar kita jadi pengetua, maka habis kita pencen, so itu terpulanglah kepada kementerian, kepada JPN, kepada PPD, siapa yang perlu berada di jawatan pengetua. No. Tugas kita, sebaik saja kita jadi pengetua, tanggungjawab kita adalah untuk memastikan siapa dalam kalangan anggota di bawah kawal selia kita itu untuk kita groom bagi menjadi pemimpin yang terbaik di peringkat sekolah. Kerana di peringkat sekolah, kita ada SLT, kita ada MLT yang menjadi tunjang kepada kerja-kerja untuk melaksanakan operasi pendidikan di sekolah. Dan inilah sebenarnya yang perlu kita lihat dan jadikan inilah sebagai agenda penting. Yang paling penting pada pandangan saya, kalau kita jadi pengetua, bagaimana kita nak memastikan kita boleh melahirkan beberapa orang pengetua yang lain yang berada di bawah kawalan kita. Cuma bila kita nak lahirkan mereka itu, bukanlah dalam tempoh pendek. Ianya memerlukan tempoh yang agak panjang dan melalui proses-proses tertentu. Jadi yang inilah yang perlu kita lihat tuan-tuan dan puan. Saya masih ingat saya pernah menjadi pengetua satu ketika dulu. Dan hasrat saya bila saya jadi pengetua, saya nak pastikan SLT, senior leaders team saya juga selepas ini jadi pengetua. So how? Bagaimana kita nak pastikan penolong-penolong kanan kita, guru-guru kanan kita akhirnya boleh juga menjadi pengetua selepas kita? Inilah sebenarnya antara tugas kita untuk pastikan kita beri bimbingan, kita bagi pedoman, tunjuk ajar, sama ada dari segi pengetahuannya, dari segi kemahirannya. Kerana semua kerja-kerja operasi di sekolah biasanya akan dilaksanakan secara hands-on.
bercakap tentang kurikulum ke, bercakap tentang co-kurikulum ke, bercakap tentang disiplin, pengurusan kantin atau apa saja, semuanya hands on yang boleh kita laksanakan. Yang setiap hari kita nampak benda itu secara maujud, kita nampak prosesnya yang boleh kita dedahkan dan bagi bimbingan kepada anak-anak buah kita. Dan saya yakin tuan-tuan yang ada di sini telah pun melaksanakan fungsi-fungsi itu dengan sebaik-baiknya. Kerana apa? Kerana dalam SKPMG pun sudah jelas apa sebenarnya peranan pengetua. Peranan pengetua pertama sekali menjadi peneraju. Memang sudah pastilah pengetua adalah CEO di sekolah. So, pengetua yang akan menjadi peneraju. Yang kedua, bagaimana nak develop sekolah? Pengetua perlu menjadi pendorong. Sebab kita ada anak buah kita yang ramai. Tak mungkin kerja-kerja di peringkat sekolah itu kita mampu buat secara sendirian. Dan yang ketiganya, yang paling penting sekali ialah kita perlu menjadi pembimbing. Kerana tidak ada pemimpin yang tiba-tiba dilahirkan terus boleh jadi pemimpin. Semuanya melalui proses yang sangat panjang. Cuba kita refleks kepada mobiliti kerjaya kita seawal kita menjadi guru novis, kita jadi guru penolong, mengajar dalam bilik darjah, jadi ketua panitia, jadi ketua bidang, jadi ketua rumah sukan, jadi jurulatih permainan, membuat trek di padang sekolah, membimbing guru-guru anak-anak murid kita dalam co-kurikulum, terlibat dengan PIBG dan sebagainya. Itu adalah proses yang akhirnya proses itu akan mematangkan kita untuk kita develop seseorang individu itu sebagai seorang pemimpin. Ini yang paling penting. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, dari segi perspektif pendidikan tuan-tuan, kita dah cukup jelas. Kita mempunyai falsafah pendidikan yang cukup cantik. Dan saya kira falsafah pendidikan di negara kita inilah satu-satunya falsafah yang menepati perkembangan zaman signifikan dengan semua zaman. Bagaimana kita nak develop, bangunkan potensi anak-anak kita secara seimbang. Kalau tuan-tuan tengok malam tadi, bagaimana hala tuju pendidikan negeri Johor, mereka mahukan pendidikan itu dilaksanakan dan diterima oleh anak-anak kita secara holistik. Bila kita sebut secara holistik, maknanya semua elemen, komponen yang sepatutnya kita bangunkan anak-anak kita, dari segi jasmaninya, dari segi rohaninya, dari segi intelektualnya, mestilah seimbang. Dan kalau kita lihat perkembangan hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok banyak perubahan yang telah dilaksanakan dalam semua aspek pendidikan, termasuklah kurikulum, co-kurikulum, pentaksiran dan sebagainya. Saya ambil contoh, kalau dari segi kurikulum tuan-tuan dan puan, satu ketika dulu semasa saya jadi guru novis, kurikulum kita paksinya adalah melalui sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. Zaman sudah berubah. Maka sekarang ini kurikulum dikeluarkan dalam bentuk DSKP. Dan dalam DSKP itu sendiri sudah melibatkan bagaimana apa yang kita nak bagi kepada anak-anak kita itu adalah holistik sifatnya. Di situlah ada perkara yang kita nak titiskan ilmu kepada anak-anak kita. Di situlah juga ada bagaimana kita nak deliver ilmu ini kepada anak-anak kita yang kita sebut sebagai pedagogi. Dan yang ketiga, bagaimana kita nak menilai anak-anak kita daripada apa yang kita sampaikan, itu disebut sebagai pentaksiran. Dan pentaksiran itu sendiri kata kita lihat sudah mengalami perubahan yang sangat besar. Daripada elemen yang berkaitan dengan peperiksaan, yang hanya menilai keupayaan kognitif anak-anak kita, tapi telah berubah secara bercapah untuk memastikan kita boleh bangunkan growth anak-anak kita itu secara menyeluruh. Dan dalam konteks madani dan juga falsafah pendidikan kebangsaan,
kita tidak pernah kesampingkan untuk develop anak-anak kita ini dari segi pembangunan sahsiahnya. Daripada dulu sampai sekarang kita bercakap tentang nilai. Apakah nilai yang kita nak bagi kepada anak-anak kita? Dan dalam kurikulum kita itu, dalam DSKP itu pun sudah jelas. Ada nilai yang kita nak beri kepada anak-anak kita. Dan hari ini kita bercakap tentang karamah insaniah. Juga tentang nilai. Bagaimana kita nak pastikan anak-anak kita itu dari segi adabnya, dari segi integritinya dan akhlaknya, yang itu kita nak bangunkan. Inilah antara perkara-perkara yang kita buat secara holistik. Dan dari segi pentaksiran itu juga sudah berubah. Kalau dulu peperiksaan itu hanya diukur dari segi upaya kognitif untuk menilai A, B, C. Malah saya juga mengalami keadaan situasi peperiksaan SPM yang diukur melalui pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, kan? Kita melalui proses UPSR. Zaman saya dulu UPSR, penilaian skor rendah bukan saja semasa tahun 6, tapi tahun 5 dan tahun 3. Kan? Semuanya diukur melalui itu. Tapi zaman sudah berubah. Sekarang ni PBS, kita sudah sukat segala-galanya. Komponen yang berkaitan dengan akademik, komponen yang berkaitan dengan co-curriculum, komponen yang berkaitan dengan psikososial, psikoemosi anak-anak kita. Begitu juga dengan psikomotor melalui PAJSK. So inilah perkembangan zaman yang saya kira merupakan perspektif yang sangat penting dalam bidang pendidikan yang perlu kita faham. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, bila kita bercakap tentang madani ini tuan-tuan dan puan, bagaimana kita nak lahirkan pemimpin-pemimpin kita daripada pemimpin yang kecil sampailah pemimpin yang besar, ini kita nak kaitkan dengan madani. Apakah karakter madani yang kita nak kepada kawan-kawan kita yang kita nak groom sebagai pemimpin ini? Tak kiralah pemimpin di peringkat sekolah, di peringkat daerah, peringkat negeri maupun di peringkat kebangsaan. Kerana itu dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, ada dua indikator yang paling mudah, end game kita, yang kita nak dalam PPPM ini. Yang pertama sekali, kita nak pastikan bahawa sekolah kita menjadi sekolah yang berkualiti. Testimoni sudah menunjukkan bahawa dalam mana-mana, kan, literature menyebut kejayaan mana-mana sekolah, paksi utama ialah kepimpinan. Sebab itu, kita bercakap setiap masa tentang kepimpinan. Saya melihat satu cara, Datuk KPPM bercakap tentang kepimpinan. Bagaimana ABC nak direalisasikan melalui fungsi-fungsi kita sebagai pengetua. Cikgu Din pun bercakap lagi tentang kepimpinan, membawa pengalaman beliau sebagai pengetua, sebagai PPD, sebagai pengarah pendidikan dan pemimpin strategis di KPM untuk memastikan bahawa kepimpinan di peringkat sekolah itu adalah yang terbaik. Jadi tuan-tuan dan puan, hal yang berkaitan dengan kepimpinan ini tidak boleh lari daripada kita. Kerana benih untuk memastikan bahawa pendidikan ini dapat dipacu ke tahap yang terbaik adalah berdasarkan kepada kepimpinan. Sebab itu dalam PPPM ada 6 aspirasi murid. Apa dia tuan-tuan 6 aspirasi murid ni? Kalau kita masih ingat, kita nak anak kita pergi sekolah, yang pertama sekali dia ada ilmu. Sebab tu dia kena pergi sekolah, belajar semua disiplin ilmu. Kita nak mereka dapat segala-galanya. Tapi tak cukup dengan ilmu. Kita nak apa? Kita nak skill kepada anak-anak kita. Apa skill yang patut ada pada anak kita? Kita nak pertama sekali ialah skill dari segi kemahiran berfikir aras tinggi. Sebab itulah ada elemen kebat dalam kurikulum kita, dalam co-kurikulum kita. Untuk apa tuan-tuan dan puan? Kita nak mereka berupaya untuk berfikir secara bercapah,
dan akhirnya boleh mencetuskan elemen-elemen yang berkaitan dengan kreativiti dan inovatif. Tak cukup dengan kemahiran berfikir aras tinggi, kita nak anak-anak kita menguasai kemahiran berbahasa. Lebih daripada satu bahasa dikuasai, itu adalah yang paling bagus. Tak cukup dengan itu, kita nak anak-anak kita mempunyai kemahiran memimpin. So, kita bercakap lagi tentang kepimpinan untuk anak-anak kita. Maknanya, proses untuk membangunkan kepimpinan ini telah bermula seawal anak kita berada di sekolah. Bila mereka keluar sekolah, akhirnya nanti jadi guru, jadi pemimpin guru dan sebagainya. So, proses ini adalah berterusan. Dalam konteks ini, tuan-tuan dan puan-puan, madani yang bagaimana yang kita mahukan kepada pemimpin-pemimpin kita. Ini apa yang saya lihat dan saya nampak perlu kita perkukuhkan pada masa sekarang. Dalam apa juga kategori dan kapasiti kepimpinan kita, yang pertama sekali ialah kita kena pastikan pemimpin kita mempunyai elemen yang dikatakan sebagai ihsan. Di sinilah elemen-elemen yang berkaitan dengan simpati, empati, penyayang dan sebagainya. So kalau itu keadaannya, kita kena berubah daripada paradigm lama kepada paradigm baru. Kita melihat seorang individu secara menyeluruh sebagai insan. Itu yang paling penting. Yang keduanya, saya ingat Datuk GPPM pun dah bercakap berkaitan dengan trust ni. Keyakinan ini. So yang ini yang perlu kita pastikan bahawa bila kita melihat seseorang individu, kita trust kepada mereka. Kita yakin kepada mereka. Sebab guru-guru kita ini datang ke sekolah bukan lepas SPM, kita jadikan dia cikgu. Kita latih dia bertahun-tahun dalam pelbagai elemen dan komponen untuk menjadi guru, menjadi pembimbing kepada anak-anak kita, menitiskan ilmu kepada anak-anak kita. So kita kena percaya kepada guru-guru yang ada di sekolah kita. Kalau kita ada penolong kanan, guru kanan, ketua panitia, kita kena percaya kepada dia bahawa kita letakkan dia kerana keupayaan dan kompetensinya. Yang ketiga ialah ada berkaitan dengan hormat ataupun respect. Inilah yang paling penting. Kalau kita boleh menghargai, menyantuni, menghormati apa juga perkara termasuklah pandangan, idea, tindakan, sokongan, dokongan anak-anak buah kita kepada kita, maka akhirnya kita boleh bekerja secara bersama. Ini yang selalu kita sebut, teamwork itu adalah sangat penting. Sebagai pengetua, kita tak boleh bekerja secara bersendirian. Kita memerlukan anggota yang lain. Macam juga anggota tubuh badan kita. Kalau kita ada satu tangan saja, kita tak mampu nak buat banyak perkara. Sebab itu Tuhan bagi kita 2 tangan, 2 kaki, 10 jari, 2 telinga, 2 mata, tuan-tuan. Tapi bayangkan kalau semua anggota kita, panca indera kita ni hilang satu, adakah kita mampu untuk buat semua kerja dengan baik? Tak mungkin, tuan-tuan. Begitu juga dalam kelompok masyarakat, ekosistem yang ada di sekolah, kita memerlukan rakan-rakan kita yang lain. Seterusnya, madani yang bagaimana yang kita nak? Kemampanan. Ini berkaitan dengan sustainability. Bagaimana setiap individu itu boleh sentiasa terus melestarikan perkara-perkara baik, kejayaan-kejayaan untuk organisasi kita. Dan seterusnya adalah berkaitan dengan kesejahteraan. Ini ada kaitan dengan kerja-kerja dalam ekosistem di sekolah. Kerana di sekolah itu ada pelbagai sub-sub institusi. Kan kita ada sekolah, kita ada bidang, kita ada panitia, kita ada jawatan kuasa mengikut komponen-komponen pendidikan. So ini adalah paling penting. Dalam apa juga perkara itu, elemen yang berkaitan dengan kesejahteraan perlu dibawa oleh kepimpinan yang ada. Sama ada yang kecil maupun yang besar. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita bercakap tentang kepimpinan, untuk memastikan bahawa endgame kita dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia, untuk memastikan bahawa sekolah kita menjadi sekolah berkualiti,
anak-anak murid kita keberhasilannya tinggi, maka kita memerlukan daya cipta yang sentiasa berterusan berkualiti. Dan yang paling penting, bagaimana kita nak membangunkan instructional kita di sekolah. Kalau tuan-tuan baca buku Hollinger, kan, beliau menyebut bahawa ada 11 strategi bagaimana kita nak memastikan bahawa sekolah kita itu menjadi sekolah yang berkesan. Dan yang paling penting sekali ialah instructional leadership itu. Sebab itu tuan-tuan dan puan, saya acap kali bercakap untuk memastikan sekolah kita berjaya, kita mesti bangunkan instructional itu sendiri. Bermula daripada jadual waktu, bermula dengan PDP, bermula dengan pedagogi, maka ianya akan mencetuskan sub-sub kerja dan juga proses yang lain. Kerana melalui kurikulum itu sendirilah sebenarnya elemen-elemen berkaitan dengan pengurusan kewangan dan sebagainya akan dapat kita laksanakan dengan baik. So, yang paling penting ialah kita seharusnya menjadi pemimpin instructional yang terbaik. Saya tak mau bercerita banyak tentang instructional leadership kerana tuan-tuan dah melalui semua proses itu. Sebahagian besar daripada rakan tuan-tuan, rakan-rakan saya yang ada dalam dewan ini adalah merupakan lepasan alumni NPQL ataupun NPQH. Saya kohort pertama NPQH. Belajar selama setahun di IAB Genting. Ditambah 1 tahun lagi untuk Master Principalship di Universiti Melaya. 24 bulan saya belajar. Bila saya pergi balik ke sekolah, saya masih lagi nampak spider web saya itu tidak stabil. Ada banyak lagi ruang-ruang lompong-lompong yang kekurangan di mana-mana. Ini menunjukkan bahawa kepimpinan perlu digilap secara berterusan. Bukan saja hanya melalui proses pembelajaran, kursus dan sebagainya yang boleh kita tahu ilmu pengetahuan itu, kita tahu skillnya, tetapi pengalaman alami itu adalah sangat penting. Sharing session bersama dengan pihak-pihak lain juga sangat penting. Pemerhatian, observation itu juga sudah pasti akan membantu kita. Ini adalah antara karakter yang kita mahukan dalam kepimpinan kita, tuan-tuan dan puan-puan. So untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat bila kita bercakap tentang kepimpinan, inilah antara pendekatan lama. Kenapa dia bergerak sendiri ya? Kegoyang-goyang-goyang. Ini pendekatan lama dalam kepimpinan. Saya generasi baby boomer seperti kawan-kawan yang lain yang tak berapa lama lagi nak bersara, Ustaz Cik Bozi. Kita generasi lama yang melalui proses tu dulu. Kan? Kalau pendekatan lama dalam kepimpinan tuan-tuan, fokusnya adalah command and control. Kan? Guru besar kita dulu, zaman saya jadi cikgu, panggilan belum lagi pengetua. Masih lagi guru besar. Kan? Guru besar kita dulu dia command je. Saya option bahasa Melayu. Sepatutnya mengajar bahasa Melayu atau kesusastraan Melayu. Masuk ke sekolah, saya dapat kerja jadi guru sejarah tingkatan 5. Kenapa? Sebab pengetua nampak yang kosong sejarah. Dia tak kira background saya apa, dia bagi Azman, awak subjek sejarah. Tingkatan 5. So, saya akurlah. Mengajarlah. Seminggu selepas itu, saya jadi ketua panitia sejarah. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Sebulan selepas itu, saya jadi pengurusi kelab bilik guru. 3 bulan selepas itu, mesyuarat agung PIBG. Saya jadi susah agung PIBG. Itu cara lama. Command and control. Tapi sekarang kita tak boleh. Kita lihat kepada data driven. Kan? Kita tengok, kita buat analisis. Bagaimana dengan strength kawan-kawan kita ini, kita perlu letakkan dia di tempat yang betul. Kemudian, dulu fokusnya ialah kepada hierarki. Siapa yang senior, kita tempatkan. Yang junior, tak boleh. Tapi sekarang zaman sudah berubah, tuan-tuan. Berapa ramai pemimpin-pemimpin junior telah naik ke atas dan kita melihat
secara perbandingannya dengan korporat di luar sana, jarang kita jumpa CEO korporat ni adalah daripada kalangan yang berumur 60 tahun, 58 tahun. Kebanyakannya muda-muda, umur 40 tahun, 30-an dah jadi CEO. Itulah dia antara kekuatan. So, dalam konteks kepimpinan di peringkat sekolah khususnya, kita kena develop semua guru-guru kita ini. Kan? Kita letakkan di posisi yang boleh ada kombinasi antara yang baru maupun yang lama. Tradisi kita melalui sistem 8863, time base berasaskan kecemerlangan. Saya sangat yakin kalau masuk menjadi guru, kawan kita berumur 23 atau 24 tahun, cukup umur 60 tahun, dia dah dapat grade 54. Grade 54 ni tuan-tuan, kawan-kawan kita ini, kalau kita lihat dalam konteks kerjaya yang lain, kalau di universiti, dia dah jadi profesor madya dah. Kalau dalam angkatan tentera, dia dah banyak pangkat dah. Kan? Tetapi kita mempunyai ramai general-general kita di sekolah yang grade-nya 54. Mengajar daripada prasekolah sampailah tingkatan 6. So itu realitinya. Jadi untuk itu maka kita kena adunkan kepimpinan kita di peringkat sekolah. Yang senior, yang banyak pengalaman, campur dengan yang muda, yang novice, yang perlu bimbingan, dan ianya akan menjadi kekuatan yang sangat hebat kepada kita. Cara gaya juga sudah berubah. Kalau dulu banyak lebih kepada autokratik dan lebih banyak kepada kerahan kerja untuk capai satu-satu matlamat. Itu pendekatan lama tuan-tuan dan puan-puan. So untuk yang akan datang ini, pendekatan baru ini tuan-tuan, kita perlu melihat meneroka dan membangunkan kehebatan setiap individu. Sebab kita nak pastikan bahawa kita ini boleh menjadi model, boleh menjadi suri teladan dari segi tingkah laku kita, dari segi kemanusiaan kita, dari segi kecanaan kita, kepada semua aspek berkaitan dengan pendidikan itu. Dan yang ketiganya, kita mahukan pemimpin kita yang paling penting sekali ialah boleh menginspirasikan orang lain, inspire others. Ini yang paling penting. Dan kita harus ingat bahawa kita perlu percaya bakat dan potensi individu yang ada dalam keseluruhan ekosistem kita itu perlu dilihat satu persatu berdasar kepada strength masing-masing. Ini adalah pendekatan baru dalam kepimpinan yang perlu kita lihat. Dan untuk itu juga tuan-tuan dan puan-puan, dia dah lagi dah. Kalau kita jadi pengetua, apa tugas kita? Apa yang perlu saya buat sebagai pengetua? Yang pertama sekali ialah kita mesti ada kepercayaan kepada beberapa perkara terhadap individu yang berada di bawah kawalan kita. Yang pertama sekali, kita kena percaya bahawa individu yang berada di bawah kawalan kita ini mempunyai kekuatan yang tersendiri. Contoh, guru-guru muda yang ada di sekolah kita. Ada yang mempunyai keterampilan tinggi dari segi digital. Sebab itu dia boleh menjadi influencers. Jadi, kalau kita melihat itulah potensinya, kenapa kita tak pastikan kita gunakan kekuatan itu untuk memastikan proses delivery itu berlaku dengan baik. Tidak ada sebarang isu ketidakfahaman tentang semua dasar-dasar pendidikan makro, program-program yang dicetuskan oleh kementerian dan dilaksanakan di peringkat operasi. Ini yang penting. Tapi janganlah kita lihat bahawa ini ada influencer, dia jadi YouTuber, YouTuber dapat duit. Bila sebut dapat duit je, kita pun pancung dia. Ini yang silap tuan-tuan dan puan. Okey? Jadi kita kena mengubah persepsi diri kita kepada keperluan masa sekarang. So apa yang perlu kita buat tuan-tuan dan puan ialah kita tingkatkan potensi guru-guru di bawah kawalan kita. Bukan kita kawal, bukan kita kekang, bukan kita halang. Kan? Yang keduanya kita melihat individu kawan-kawan kita ini sebagai
manusia sebagai insan secara menyeluruh. Bukan kerana tingkah lakunya, tapi juga kita melihat potensi dari segi ilmunya, potensi dari segi kemahirannya, potensi dari segi hubungan dia dengan pihak-pihak luar dan sebagainya. Ada guru-guru kita tuan-tuan, dia tak cemerlang dalam PDP. Pedagoginya chalk and talk juga. Itu boleh kita bimbing. Tetapi dia mempunyai kemahiran bagus dari segi komunikasi dengan pihak luar dan sebagainya. So itu kita gunakan untuk kita lestarikan. Manakala yang kurang itu, kita bimbing, kita pandu dan kita dokong supaya ianya boleh ditingkatkan dari segi kompetensinya. Yang ketiganya ialah, ini adalah masa yang terbaik. Bila kita jadi pemimpin tuan-tuan, bila kita jadi ketua, kita pastikan bahawa inilah masa terbaik saya untuk kita lahirkan seberapa banyak pemimpin yang ada. Saya pernah jadi pengetua. Saya tengok kat sini pun ada penolong-penolong kanan saya. Angkat tangan. Itu salah seorang. Salah seorang penolong kanan. Sebab bila saya jadi pengetua tuan-tuan, saya takkan saya bagus. Tapi itulah pengalaman kita. Bila saya jadi pengetua, saya ada 3 penolong kanan. Saya ada 4 guru kanan. So, dalam hati saya, bila saya masuk ke sekolah, saya nak pastikan 3 penolong kanan saya mesti jadi pengetua. So, di situlah berlakunya proses bimbingan, pendedahan dan sebagainya kepada penolong-penolong kanan kita. Sebab dia SLT kita. Sebab itu yang perlu kita buat pada masa sekarang. Dan untuk pastikan bahawa kita tidak bersaing dengan mereka, kita pengetua. Kawan-kawan kita ini guru kanan, penolong kanan, jangan bersaing dengan mereka, tapi kita bantu dia. Kan? Ini penting. Yang seterusnya adalah kepimpinan itu juga adalah kepengurusan. Sebab itu bila sebut pengurusan, ini adalah satu seni. Jadi pastikan bahawa kepimpinan itu dijadikan sebagai keutamaan, bukan untuk kepentingan individu ataupun kepentingan sendiri. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, kita kena percaya bahawa potensi kepimpinan itu perlu dipupuk. Saya selalu sebut berkaitan dengan kurikulum. Kurikulum kita bila kita develop tuan-tuan, contohnya mata pelajaran matematik lah, untuk tahun 1 sampailah tahun 6. Kita tidak bagi segala-galanya, tapi prosesnya adalah secara ansur maju. Bila sebut ansur maju ini, dengan tahap keupayaan kognitif umur dan juga kematangan anak-anak kita pada umur 7 tahun, inilah dia portion yang perlu kita bagi. Kalau matematik, dia boleh menguasai 100 nombor ke bawah. Bila masuk tahun 2, kita perluaskan, 3 perluaskan, sampailah ke peringkat menengah. Itulah proses ansur maju dalam kita mendidik anak-anak kita. Macam kita baca Quran juga, kita bermula dengan mukaddam. Bermula dengan alif, ba, ta. Kan? Jadi untuk itu maka potensi kepimpinan ini perlu dipupuk. Dan apa yang perlu kita buat? Kita kena mulakan dari sekarang untuk mengenal pasti siapa yang perlu kita bangunkan. Saya pernah jadi PPD tuan-tuan dan puan. Saya pernah jadi PPD Segamat. Ramai kawan-kawan kita di Segamat. Saya datang daripada Johor Bahru, pergi ke daerah Segamat. Kenapa tak ada orang Segamat jadi PPD Segamat? Kenapa saya daripada Johor Bahru dihantar ke Segamat? Kan? Antara faktornya ialah kita kekurangan potensi yang disebut kepada saya. Jadi bila saya masuk ke Segamat pada masa itu, saya nak pastikan ada ramai orang Segamat ini boleh jadi guru besar, boleh jadi pengetua. Sebab itu saya wujudkan apa yang saya sebut sebagai stok penimbal di PPD Segamat. Kan? Kita tengok potensi kawan-kawan kita di sekolah. Saya bagi kerja kepada pengetua dan guru besar. Saya nak you kenal pasti paling tidak 3 orang yang berpotensi di sekolah tuan-tuan. Ada yang komen dengan saya, tuan-tuan, sekolah saya tak ada yang potensi. Wah, macam tu pula. Bila dia kata sekolah saya tidak ada yang potensi, saya kata you fail sebagai guru besar. Mana boleh tak ada? Saya jadi PPD, saya turun ke sekolah, saya nampak banyak potensi. Macam mana you all tak boleh tengok potensi?
Itu sebenarnya antara kelemahan kita. So daripada sekarang ini kita kena lihat untuk pastikan kita boleh nampak potensi-potensi. Permata-permata berlian banyak di sekeliling kita. Cuma kita perlu kenal pasti. Nak kenal pasti ni pun kena ada skill juga nak kenal pasti. Kan? Abaikanlah, kesampingkanlah elemen-elemen bias. Itu yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita melakukannya? Ini yang sedang KPM laksanakan. Pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, kita memang dah ada dah dalam sistem kita pelan penggantian. Untuk jawatan-jawatan yang strategik di KPM, di JPN, di PPD, kita dah mulakan profiling. Saya adalah antara kumpulan profiling yang agak awal tahun 2018. Kan? Profiling yang memerlukan tempoh yang agak panjang tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Disukat kita dari segi kompetensi kita dalam pelbagai aspek. Kan? Dan diberi bimbingan kepada kita. Kan? Di peringkat daripada jadi pengetua, pergi ke PPD, JPN, kementerian, proses itu berlaku secara berterusan. Ini adalah untuk memastikan bahawa jawatan-jawatan strategik itu adalah diberi kepada yang sesuai. Yang keduanya dari segi pentadbiran, untuk jadi pengetua Guru Besar, syarat kita memang ada MPQL. Kan? Dan generasi MPQL inilah kita. Saya generasi MPQH, tuan-tuan generasi MPQH dan juga NPQL. Ini adalah merupakan syarat kita. So, syarat ini adalah menjadi teras untuk kita pastikan kepimpinan itu adalah kepimpinan yang layak. Dan dari segi itulah, maka kementerian melaksanakan pelbagai macam keluasan dalam aspek mengurus. Bila sebut keluasan ini, maka keluasan inilah juga yang menjadi fokus dalam gelombang ketiga pelan pembangunan pendidikan kita. Sekarang ini, yang akan tamat pada tahun 2025. Maka banyaklah autonomi yang kita beri dalam pengurusan, termasuklah autonomi dari segi pedagogi, dari segi pembelajaran, dari segi pengurusan kewangan dan sebagainya. Tuan-tuan sedia maklum tentang ini. Okay? Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita melakukannya adalah melalui proses bimbingan yang saya sebutkan tadi. Kita bukannya malaikat, banyak perkara yang kita masih lagi kekurangan, so perlu dibimbing. Kerana itulah maka dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia ada inisiatif yang disebut sebagai District Transformation Program, DTP. Dan dalam DTP ini tuan-tuan dan puan-puan, kan, proses bimbingan itu berlaku melalui kewujudan jawatan SIP Plus dan juga SISC Plus. Itu yang kementerian sedang laksanakan. Kan, SIP membangunkan SLT, SISC Plus membangunkan kapasiti middle leaders di sekolah, ketua panitia dan sebagainya. Okey, dan yang keempat ialah latihan secara berterusan. Di peringkat sekolah, untuk mudah kita faham, adanya PLC dan sebagainya, ini adalah proses latihan secara berterusan yang kita bagi. Saya lihat banyak inisiatif daripada Jabatan Pendidikan Negeri untuk kepimpinan di peringkat pengetua Guru Besar, melaksanakan banyak program-program kursus bengkel yang melibatkan instructional leadership, distributed leadership, kan, transformational leadership dan sebagainya. Ini adalah merupakan latihan-latihan berterusan yang perlu kita beri kepada pegawai-pegawai dan juga guru-guru kita. Kerana apa tuan-tuan? Kerana education ni dynamic sifatnya. Kan, zaman kita dulu pun sama. Zaman saya jadi guru novice sama juga macam tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada komputer dah. Yang ada typewriter dah. Nak buat soalan, type dalam stencil. Daripada stencil, gelek. Guna mesin psycho-style. Saya masih ingat lagi. Sampaikan kad jemputan kahwin saya pun saya psycho-style sendiri. Itulah teknologi pada masa itu. Tapi sekarang dah berbeza dah. Semuanya dah digital. Kan? Itu perubahan dalam konteks peralatan yang maujud yang kita nampak. Pedagogi juga semakin berubah. Kalau zaman dulu chalk and talk, kan? Papan hitam tu betul-betul papan hitam dan papan hijau. Tapi sekarang papan hijau dah tak ada lagi kat sekolah. Kan? Yang ada papan putih. Kan?
Satu masa akan datang, papan putih pun tak ada. Yang ada ialah layar seperti ini, LED. Itu 1001 kemungkinan, tuan-tuan dan puan-puan. So, education ni dynamic sifatnya. Kalau ianya dynamic, maka kita juga perlu dinamik dari segi semua urusan kerja kita dalam bidang pendidikan. Termasuklah juga latihan, bimbingan, keluasan dan proses pelan penggantian. Malah dalam proses pelan penggantian, saya tak tahu sama ada tuan-tuan telah didedahkan oleh BPSM berkaitan dengan proses yang melibatkan mobility dan juga flexibility. Maknanya kalau kita jadi pengetua, kita boleh pergi ke mana hala tuju kita. So itu juga antara perkara-perkara yang sedang dilaksanakan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita nak sediakan pembimbing pelapis? Mungkin kalau boleh saya sebutkan bermula dengan JPN lah. Bila sebut KPM tadi dah ada dah pelan penggantian untuk pemimpin strategis. Untuk JPN, antara perkara yang sedang tuan-tuan pengarah-pengarah pendidikan ada di hadapan saya buat sekarang ini ialah membangunkan kapasiti di kalangan pegawai-pegawai. Menggunakan management tool, strategic tool. Itu yang kita dah pelajari, dah dibimbing oleh IAB, oleh BPG, oleh IPG. Tuan-tuan masih ingat, kita ada banyak garis panduan, surat berkeliling itisas, surat berkeliling berkaitan kewangan dan sebagainya. Ini adalah management tool yang perlu ada, yang perlu kita guna. Sebab itu, pengetua, guru besar mesti mahir berkaitan dengan dasar-dasar dan mandat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ini. Strategi tool ni banyak, tuan-tuan dan puan. Bagaimana kita nak mengoperasikan? Kita ada catagan, kita ada SWOT analysis. Kita ada apa lagi? Saya pun dah tak ingat dah. Ishikawa, Pareto, lagi apa? Toto, Titi, Tutu, macam-macam lagi. Kan? Yang ini yang perlu kita bangunkan kapasiti pegawai kita. Kalau zaman dulu saya jadi penolong kanan, tuan-tuan. Saya 3 tahun servis, saya dah jadi PKM. Kan? Saya jadi PKM ni tak ada panduan dah. Saya tanya PKM lah, kau buat dulu macam mana? Tanya macam tu je. Zaman tu tak ada panduan kepada penolong kanan. Dan saya masih ingat, masa saya jadi penolong kanan HEM dulu, saya terlibat dengan majlis pemimpin pelapis pendidikan. Kat Johor ni lain sikit. Kita ada entiti seperti mana MGB dan juga MPSM. Nama dia ialah M4P. M4P ni ialah pemimpin pelapis pendidikan. Yang dalamnya tu ada penolong kanan, satu, HEM, KOKO, kita ada guru kanan, duduk di situ. Saya pernah jadi pengusi di peringkat daerah. Saya pernah jadi pengusi di peringkat negeri. So itulah medium kita untuk kita berpartisipasi dan melahirkan kompetensi kita dalam pelbagai program untuk membantu JPN dan juga PPD. Ini pembangunan kapasiti yang boleh dilaksanakan di peringkat JPN. Dan sokongan peningkatan ini kita buat juga untuk pegawai-pegawai bukan sahaja di JPN tapi juga di PPD, juga di sekolah. Kita ada saya sebut tadi DTP. Mulai DTP inilah proses itu perlu berlaku dari segi peningkatan kerana hasrat kita dalam DTP, tuan-tuan dan puan, pertama sekali kita nak memastikan bahawa kita boleh mengupayakan kepimpinan. Kalau pengetua, kita perlu upayakan supaya dia boleh urus sekolah. Support system perlu dilaksanakan oleh JPN dan juga PPD. Bukan saja nak mengupayakan, tapi kita nak pastikan kita boleh mendayakan kepimpinan yang ada. Dan kalau itu berlaku, maka berlakulah proses pembudayaan dari segi leadership yang ada. Okey? Terutama dari segi hal-hal yang berkaitan dengan decision making. Okey, bagaimana pula PPD? PPD pun sama jugalah macam JPN tadi. Kan? Kita bangunkan kapasiti pegawai-pegawai di PPD, kepimpinan di peringkat sekolah dan sebagainya berdasarkan kepada management tool dan juga strategi tool yang ada. Dan sokongan bimbingan itu kita perlu laksanakan dari masa ini dah pasti ada dalam DTP. Okey. Dan seterusnya tuan-tuan di peringkat sekolah, ini yang paling penting. Di peringkat sekolah tuan-tuan dan puan-puan, kenapa dia pergi sendiri? Dynamic kan?
Digital tu dynamic. Sebab tu dia berubah sendiri. Bagaimana kita di sekolah perlu menyediakan pembimbing pelapis. Pertama sekali saya mencadangkan supaya kita tingkatkan kepakaran dalam kalangan barisan hadapan kita. Terutamanya penolong-penolong kanan kita, guru-guru kanan kita. Kita tingkatkan prestasinya supaya dia boleh membantu kita. Sebenarnya tuan-tuan, masa saya jadi pengetua dulu, kerja jadi pengetua dah jadi mudah. Sebab apa? Sebab saya ada penolong kanan yang kompeten. Jadual waktu tak ada masalah, aktiviti koko dalam track, proses PDP berjalan dengan lancar, penolong kanan, guru kanan waktu pertama dah ada dekat medan perimpunan, pastikan murid masuk belajar, cikgu waktu pertama ikut murid masuk ke kelas. Kan? Saya cuma pergi buat penyeliaan, pemantauan daripada blok ke blok, pastikan cikgu ada. Semuanya penolong kanan saya yang urus, tuan-tuan. Sebab apa? Kita dah develop dia. Saya kata, you kena buat ini. Kerana satu hari nanti, ianya akan memudahkan kita apabila kita jadi pengetua. Saya jadi penolong kanan lama. Buat jadual waktu tu, daripada buat jadual waktu kertas besar, menggunakan pensel 2B dan juga pemadam, duduk dalam bilik, tak boleh orang kacau. Siapa kacau memang kita backhand dia. Kan? Zaman itu tuan-tuan dan puan, masing-masing nak jack saya, nak dapat jadual cantik. Kan? Jadual sikit, kelas bagus, semuanya nak cari kita. No, kita kena saksama. Selepas itu jadual waktu didigitalkan. Yang paling awal tuan-tuan ingat tak, kita ada 3S. Oh, 3S tu dah paling canggih lah masa tu. Belajar macam mana nak operate 3S tu. Kan? Lepas tu ada lagi lah banyak sistem-sistem contemporary lah pada masa sekarang. Itu proses untuk memudahkan. Tapi tuan-tuan dan puan, daripada pengalaman alami kita itu, bila saya jadi pengetua, kerja saya dah mudah. Kan? Saya develop saja penolong-penolong kanan. Saya cakap kalau dari segi akademik, saya nak semua penolong kanan saya menguasai jadual waktu. Bukan buat relief. Buat relief ni para pejabat kat depan saya ni boleh buat. Tapi saya nakkan yang boleh mencatur dan seterusnya membina jadual waktu untuk guru-guru. Kita sedia maklum tuan-tuan, bukan cikgu kita cukup sepanjang masa. Ada satu ketika tak cukup 5 orang guru, 10 orang guru. Yang datang pula macam-macam option. Body je sampai. Option entah apa-apa kan. Sampai sekarang lah. Jadi kebijaksanaan kita bagaimana kita nak catur jadual waktu itu. Jadi bila kita jadi pengetua, kita just monitor saja. Sebab dalam hati kita, ini ujung jari je. Masalah-masalah dalam pengurusan jadual waktu, ujung jari saya je. Kan? Itu yang paling penting tuan-tuan. Dan sebab itu saya kata, macam mana nak kita tingkatkan perkara. Tadi saya sebutkan, bila saya jadi pengetua, antara perkara yang saya lemah ialah pengurusan kewangan. Semua guru saya tak tahu bahawa mula saya jadi pengetua novis, saya berguru dengan seorang pengetua lain. Pengetua itu adalah pengetua yang cemerlang dari segi audit keuangan. Saya diam-diam setiap hari Rabu saya jumpa dia. Saya tanya, Datin, ni macam mana you buat, macam mana you buat. Kadang-kadang saya bawa dia ke sekolah saya, tengok saya punya dan sebagainya. Semua orang tak tahu. Sebab untuk jadi ketua, jangan nampakkan kelemahan kita. Kita kena berlagak macho lah yang kita ni hebat. Kan? Tapi dalam kita tak berapa macho tu, kita pastikanlah kita tingkatkan keupayaan kita. Dan akhirnya, saya ingat 8 tahun saya jadi pengetua, tak pernah saya dapat audit bermasalah. Kan? Itu berkat daripada tunjuk ajar, bimbingan yang sama ada diberi atau saya cari sendiri. Untuk develop diri kita. Maka kita tahulah semua proses keuangan itu. Berkaitan dengan peruntukan yang turun, berkaitan dengan perolehan, berkaitan dengan pembayaran. Kerana saya jadi pengetua sekolah yang ada 3 akaun. Akaun kerajaan, akaun SUA, akaun asrama. Bukannya mudah tuan-tuan. Orang lain tak ada asrama, dia jaga 2 akaun. Saya ada asrama, jaga 3 akaun. Jadi kalau saya tak cari ilmu itu, saya harap semuanya kepada PT keuangan,
matilah saya. Jadi itu penting tuan. Jadi kena tingkatkan kepakaran ini. Kerana dari segi kewangan tuan, selama berpuluh tahun saya jadi penolong kanan, saya hanya kompeten untuk menandatangani cek sahaja. Tetapi dari segi proses perolehan saya tak berapa tahu sebab tidak didedahkan. Jadi bila saya jadi pengetua, saya tak maulah macam tu. Saya nak penolong-penolong kanan saya, guru-guru kanan saya tahu. Jadi contoh apabila kita buat pembayaran pada masa itu. Okey, saya panggil dia orang duduk, ini ialah proses pembayaran. Proses pembayaran selepas perolehan kita buat dan kita terima dalam keadaan baik, maka dalam tempoh berapa hari kita kena bayar. So ini dokumen yang perlu ada. Kan, buku tunai, ada buku subsidiary, ada voucher, kan, dan akhir sekali ada cek. Saya tidak bermula dengan cek, saya bermula dengan buku tunai, buku subsidiary dan sebagainya. Dia kena faham buku tunai ni apa dia, subsidiary ni macam mana, kan? Kemudian dokumen-dokumen untuk tujuan perolehan tu lengkap ke tidak? Akhir sekali barulah cek. Jadi bila macam tu, oh macam ini ya tuan, susah juga betul. Dan saya ingat apabila saya jumpa seorang penolong kanan saya jadi pengetua, saya tanya dia, macam mana awak urus kewangan? Nasib baik tuan ajar saya dulu. Jadi bila masuk sekolah, saya dah tahulah macam mana. Jadi saya follow apa yang tuan ajar pada saya. Jadi tuan-tuan dan puan, kita perlu meningkatkan kepakaran dalam kalangan Barisan Harapan kita dalam semua aspek. Itu saya bagi contoh dari segi kewangan. Yang kedua ialah sokongan dan bimbingan secara berterusan. Kita kena bantu dia dari masa ke semasa. Sebab tuan-tuan dan puan, kita adalah peneraju, kita adalah pendorong, kita adalah pembimbing. Itu yang disebut dalam SKPMG. Dan kita manfaatkan betul-betul semua tool yang kita pelajari itu tuan-tuan dan puan. Itu yang paling penting. Maknanya kalau kita rancang program, selalunya yang paling familiar buat analysis SWOT lah kan. Jadi kena buat, tapi kita dedahkan juga dengan yang lain-lain. Kan, kepada guru, supaya proses itu berjalan melalui tool tertentu. Dan perancangan kita adalah berdasarkan data driven. Bukannya berdasarkan kepada amalan kebiasaan program. Kalau tahun lepas kita buat program kelas tambahan, tahun ini pun kita buat kelas tambahan. Metodnya sama, mekanisme kita masih sama, caranya masih sama. Sedangkan kita tak tengok murid-murid kohort hari ini tak sama dengan tahun lepas. Sepatutnya adalah perubahan, penambahbaikan dan sebagainya. Itu sebenarnya ialah keluasan yang saya sebut tadi dalam kita mengurus program-program kita yang ada di sekolah. Yang seterusnya tuan-tuan dan puan ialah kita tingkatkan peranan kawan-kawan kita untuk membuat keputusan. Kerana itu kita perlu pastikan proses mengupayakan ini berlaku. Kan? Kita tak boleh micromanage. Kalau kita micromanage, sampailah kalau aktiviti program yang melibatkan, kalau itu ada meja, alas meja, saya naklah meja warna biru, kain cotton, no yang lain-lain. Takkanlah itu pengetua pun nak buat. Kan? Nampak sangat micromanage. Kan? Bagilah, serah kepada orang. Saya jadi pengetua tuan-tuan, hari pertama penolong kanan saya dah cakap, tuan suka color apa? Wah. Dia dah nampak bayangan tau. Kenapa awak tanya itu? Kalau tuan suka color tertentu, kita nak ubah langsir. No. Saya kata saya suka semua color. Cuma sesuaikanlah dengan program ke, lokasi ke, tempat ke, itu saja. Kan, saya tak kata biru itu ialah warna favorite saya yang semua nak color biru. Memanglah favorite color saya ialah biru. Tetapi tak semestinya semua nak jadi biru. Kan? Tapi bos-bos saya dulu punya tu. Kan, kalau dia nak warna pink, semua pink. Bila mesyuarat pink, kan, langsir pink. Lalah tai kita pun disuruh pakai tai pink. Tuan-tuan dan puan. Jadi kena berubahlah macam tu. Kemudian yang ketiga, yang seterusnya ialah melahirkan pemimpin pelapis atas peranan kita lah yang saya sebutkan tadi. Okey. Seterusnya tuan-tuan dan puan. Dah tak nak pula ada. Okey, bateri habis.
Ini adalah inisiatif KPM lah dalam membangunkan pemimpinan madani, tuan-tuan. Okey, saya ingat kita dah ada standard kompetensi pemimpin sekolah. Yang ini tuan-tuan dah sedia maklum, saya tak nak kupas panjang-panjang. Semua rubrik yang ada di sini adalah signifikan dengan apa yang saya sebutkan tadi. Seterusnya kita ada juga SGM, Standard Guru Malaysia. Dan inilah standard yang perlu kita letakkan dalam kalangan guru-guru kita di sekolah. Yang daripada guru itu akan kita lahirkan, cetuskan, bidani menjadi pemimpin di peringkat sekolah. Jadi hadamkan betul-betul tentang SGM ini dan jadikanlah ianya sebagai checklist. Sebab tu semasa saya jadi pengetua dulu SKPMG tu, tuan-tuan, saya jadikan senarai semak untuk semua aspek pengurusan saya. Okay, kalau itu berlaku, insya-Allah kita tak ada masalah. Dah ada orang tukang fikirkan untuk kita macam mana caranya. Okey, dan kemudian yang saya sebutkan tadilah garis panduan berkaitan dengan mobility dan flexibility dalam kluster laluan utama. Bila kita sebut melahirkan pemimpin pelapis pendidikan, maka jangan kesampingkan hal berkaitan bagaimanakah mobility kerjaya untuk guru-guru kita. Takkanlah guru yang bagus hanya diletakkan sebagai guru PDP saja. Mereka perlu meneroka elemen kerjaya yang lain dari segi pentakdiran, sama ada dari segi lokaliti sekolah ataupun capahkannya ke peringkat yang lebih tinggi, daerah, negeri, kebangsaan dan sebagainya. Okey. Kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan, saya tak banyak masa ni, pendek saja. Sebab lepas ni saya dipahamkan kita akan terus kepada perasmian penutup dan saya diberi mandat oleh YB Menteri untuk tutup teruslah hari ini. Jadi kalau tutup nanti saya pun tak panjang-panjang. Saya pendek saja. Titah untuk menutup saja. Okey, yang pertama sekali kesimpulannya yang saya nak sebut di sini ialah pemimpin itu adalah ibarat pohon. Kalau kita nak tanam pokok, kita kena ada benihnya. Kita tanam, kita baja, kita siram dan kita jaga. So, pemimpin pun begitu juga. Okey, daripada bawah kita bangunkan potensi dan karakternya. Okey. Yang kedua, plan penggantian itu adalah sangat penting. Sebab tu selalu kita dengar tuan-tuan. Sekolah ada banyak niche area. Contohnya ada satu sekolah ni niche areanya ialah berkaitan dengan rugby. Kenapa niche area rugby? Kerana ada guru rugby yang bagus. Tetapi apabila guru ini dia mobile, dapat balik kampung, naik pangkat ke tempat lain, bertugas dalam organisasi lain, maka tak ada siapa pun nak melatih. So niche area dah padam dah. So plan penggantian di semua peringkat sebenarnya, bukan kita bercerita tentang plan penggantian siapa nak jadi pengetua, siapa nak jadi pelong kanan, tetapi semua lapisan kepimpinan yang ada dalam sub-sub institusi sekolah itu perlu kita lihat dengan teliti. Satu lagi, dunia sudah berubah, pemimpin juga perlu berubah. Kalau dulu kita nak pemimpin yang begini, tapi sekarang kita nak pemimpin yang begini. Baru-baru ni saya pergi ke SMK Palung untuk sesi libat urus bersama dengan player sekolah-sekolah Felda. Di situ ada cikgu, ada pengetua, ada pengurus Felda, ada JKK, ada belia Felda, ada penolong kanan, ada bekas murid sekolah Felda. Jadi kita nak tengok pada masa sekarang bagaimana kita nak perkukuhkan dan perkasakan sekolah-sekolah di kawasan Felda. Saya pernah bertugas 8 tahun di sekolah Felda. Felda mempunyai kekuatan tersendiri. Dan antara yang dapat saya capture daripada pembentangan oleh kumpulan-kumpulan terlibat, antaranya ialah KPM perlu melihat pemimpin yang akan dihantar ke sekolah Felda. Oleh kerana pemimpin tidak hadam tentang ekosistem, kehidupan dan kepelbagaian yang ada di Felda itu, maka mereka tak dapat mengurus dan menyantuni anak-anak yang ada dalam masyarakat. Itu yang disebut. Saya berfikir dalam hati, betul juga. Kerana satu ketika dulu, masa saya berkhidmat di sekolah Felda, saya duduk di kawasan Felda.
duduk kat rumah kilang. Saya tak dapat kuartus guru, duduk kuartus kilang, kilang sawit. Kan? Kita campur dengan masyarakat Felda, kita campur dengan imam, kita campur dengan rela, belia dan sebagainya. So di situ kita boleh hadam sebenarnya tentang kehidupan masyarakat dan anak-anak di Felda. Jadi bila kita melaksanakan program-program yang ada di sekolah, kita melihat berdasarkan data driven dan juga pemantauan observation kita dalam keseluruhan lokaliti Felda itu. Kan? Itu yang saya nampak. Jadi betul lah. Jadi saya pick up itu sebagai satu perkara. Maknanya kalau kita nak hantar pengetua, guru besar ke satu-satu kawasan, kita kena bagi pendedahan. Kalau kita nak hantar Fatimah ni pergi satu kawasan luar bandar, kawasan tradisional, dia ni hidup sepanjang masa di kawasan bandaraya. So apa pendedahan yang perlu kita bagi? Sebab itu kadang-kadang ada kepimpinan yang datang ke sekolah, ketua kampung pun tak jumpa, imam pun tak jumpa. Jadi masalah. Kan saya dapat ni dulu masa saya jadi PPD dan sebagainya. So maknanya proses secara berterusan dari segi bimbingan itu berlaku. Orientasi kepada lokaliti yang kita nak hantar itu juga perlu kita lihat. Okey? Jadi itu penting tuan. Trust dan juga inspire ini saya nampak adalah salah satu daripada elemen yang sangat ampuh lah untuk kita develop leadership seseorang itu. Kan? Elemen-elemen dengan berkaitan dengan bias, kecenderungan, itu sebenarnya banyak merosakkan kepimpinan. Percayalah. Kan? Sebab itu kita tak mahu ini orang pengetua, ini kroni pengetua. Ada tak berlaku kat sekolah? Ada tuan-tuan. Tak percaya, ini kroni pelong kanan. Sebab itu dia dapat jadual waktu pagi. Orang lain dapat waktu nak balik sepanjang masa. Kan? Budak pun dah letih. Kawan-kawan pelong kanan dapat waktu cantik, rehat 2 waktu. Yang ini maraton 5 waktu. Itulah sebenarnya ungkapan-ungkapan yang dilahirkan kepada saya semasa saya jadi pengetua. Kan? Jadi sebab apa itu berlaku tuan-tuan? Sebab ada bias, ada kecenderungan dalam banyak perkara. So inilah sebenarnya. Tapi kalau kita trust dan kita boleh menginspirasikan, saya nampak itu adalah senjata yang paling ampuh. Jadi tuan-tuan dan puan, saya kira itu saja daripada saya. Jadilah ketua yang berwibawa tanpa guna kuasa, kuat tanpa memaksa, tapi tegas tanpa autokratik. Jadi tuan-tuan fikirkanlah sendiri. Okey, jadi saya kira itu saja. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maaf juga sekiranya ada kekurangan, kelemahan semasa proses perkongsian saya pada pagi ini, kerana yang buruk itu datangnya daripada saya, yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Saya ucapkan selamat berjaya kepada rakan-rakan sebagai pengetua untuk menjadi orang-orang yang hebat dalam sistem pendidikan kita. Terima kasih.